Itu antara penemuan menjijikkan ketika pemeriksaan dilakukan di sebuah dapur premis makanan yang menjadi habitat haiwan perosak. We already told you, kita dah bagi tahu arahan, jangan simpan kotak dekat sini. Bukan you punya, you sekarang senang you boleh kata sorry, tapi saya mau kena tanggungjawab. Bukan saya tak ada ajar, bukan saya tak ada pergi kendali makanan semua. Kenapa awak simpan terbiar macam tu saja? 212 buah kedai makan, termasuk 3 restoran di Puncak Alam, diperiksa oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Kuala Selangor dalam op premis bersih. Segelintir pemilik premis didapati gagal mempamerkan lesen perniagaan, permit iklan dan permit kaki lima, sekaligus melanggar Undang-Undang Kecil Establishment Makanan 2007, Majlis Daerah Kuala Selangor. Untuk hari ini, kesalahan yang kita kesan tidak memiliki lesen. Walaupun lesen ini ada, tapi lesen itu telah tamat tempoh. Jadi kita anggap menjalankan perniagaan tanpa lesen bawah Seksyen 3 Undang-Undang Kecil Trade. Dan kita juga kesan kesalahan meletakkan kursi meja di laluan awam. Dan di kaki lima juga ada meletakkan meja dan barangan perniagaan. Kemudian juga ada meletakkan kursi meja di tempat letak kenderaan. Sepatutnya perlu mendapatkan permit meletak meja. Selain itu, susunan barangan di premis didapati tidak mematuhi garis panduan yang ditetapkan mengikut Akta Makanan 1983. Kalau ikutkan yang ni adalah bahan pencuci, deterjen ni kan. So dia letak pula sebelah dengan makanan. Tak boleh sebab nanti kalau benda ni boleh jadi cross contamination dengan yang bahan tu. Kalau dia tertumpah ke apa-apa, benda tu boleh kena juga. So kalau and then dia orang pula hantar makanan kat sini, minuman dekat sini. So boleh jadi cross contamination kepada makanan dan boleh jadi food poisoning kepada dia orang, kepada pengguna. Sepatutnya boleh letak dekat tempat macam tandas ke ataupun dekat belakang sekali. Pencemaran silang juga dikuatiri berlaku di dalam peti sejuk. Ekoran terdapat bahan mentah tidak disimpan dengan cara yang betul sehingga boleh dicemari bakteria. Kalau kita tengok daripada sini, cara penyimpanan makanan bahan mentah ni semua perlu ditutup. Betul kena isi dalam bekas, tapi bekas tu perlu ditutup lah. Macam kalau kita tengok dekat sini dengan ayam terbuka, ikan terbiar macam tu, betul dicampur pula dengan bekas. Ini last defrost pun saya tak tahu bila. Sebab kalau tengok dekat sini pun gerak ini pun dah terlalu tebal dah. Air bekas-bekas air ikan dekat sini, kalau tak dijaga elok, dia akan menyebabkan pencemaran silang lah. Malah, kontaminasi turut dikesan berlaku ketika proses nyah beku bahan mentah kerana kaedah itu dilakukan berhampiran longkang. Cara dia toskan untuk daging ni pun dah silap. Sebenarnya dia kena lebih, kawasan tu lebih tinggi lah. Kalau kita tengok dia punya kawasan ni pun satu paras dengan longkang. Dia tak boleh biar macam ni. Sebab kalau dia biar di luar premis, kita tak tahu. Binatang-binatang macam contoh kucing ke anjing ke tikus boleh pergi ke sini dan berlaku dah cross contamination. Terdapat premis yang didapati tidak menggunakan perangkap minyak untuk mengasingkan sisa makanan dan minyak dari air limbah ketika proses pencucian pinggan. Untuk cuci pinggan ke apa-apa, dia tak boleh menggunakan pipe ni. Pipe ni dia tak boleh direct contact dengan air supaya dia boleh jadi backflow. Air ni dia cuci, kalau Encik tengok dekat sini dia berminyak. Nampak dia punya permukaan ni. Dia kena air mengalir tu kan? Dia kena air mengalir. Dia kena basuh dekat air mengalir. Kalau dia menggunakan macam ni, dia basuh pinggan tetapi dengan menggunakan air yang kotor juga. Dia tak ada grease trap, perangkap sisa makanan. Di mana kalau selepas buat pencucian ke dalam tu dan sisa-sisa makanan ataupun minyak-minyak grease trap tu, sepatutnya dia akan keluar ke sini dan dia kena ada penapis. Dan secara tidak langsung ada sisa-sisa makanan ada kat longkang kat sini. Perangkap minyak atau grease trap yang tidak diselenggara dengan baik pula boleh menyebabkan sisa makanan melimpah keluar ke atas lantai sekaligus mengundang kehadiran haiwan perosak. Grease trap ni memang dia dah pasang mengikut spek. Tetapi kalau Encik tengok dekat sini, disebabkan dia tak selenggara mengikut dia punya table, so dia punya air tu overflow dekat bawah.
So masih kena masuk dalam so masih ada apa air dengan nasi semua masuk juga ke longkang. So macam tak ada function dia pasang grease trap ni. Staff yang kerja dekat sini dia kena pantau benda ni. Kalau benda ni dah macam dah full ataupun dah ada banyak sisa makanan, so dia kena kalau boleh dia kerapkan. Jangan lepas habis waktu operasi permis baru dia nak bersihkan. Sebab kita pun tengah orang kata staff pun tak ramai apa semua kan, semua kat handle tu. Buat sekadar yang termampu dulu. Keadaan lantai restoran yang kotor dengan sisa makanan jelas menarik haiwan lilati iaitu lipas, lalat dan tikus untuk berkeliaran di bahagian dapur premis. Uguk-uguk. Beberapa ekor lipas ditemukan di bahagian bawah rak ini dan apa yang menjadi kebimbangan adalah lokasi ini berhampiran dengan tempat untuk menyediakan makanan dan tindakan penutupan selama 14 hari dikenakan kepada pihak premis ini. Cuci macam mana? Cuci dengan Berapa hari? Berapa kerak sehari? 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari tak ada lipas ni. Selain itu, pemilik premis juga berdepan dengan tindakan penjara sehingga 2 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 kerana pekerja mereka didapati tidak mendapatkan suntikan typhoid dan tidak mengikuti kursus pengendalian makanan. Pernah pergi kursus pengendalian makanan tak? Tak tahu sebab baru datang. Cik pergi ke kursus pengendalian makanan, dia akan ajar macam mana cara penyimpanan, cara tempat-tempat dekat mana selalu habitat lipas tu berada. Sebab tu kita cakap barang-barang yang tak perlu dalam kedai kita keluar. Macam contoh kotak-kotak, kulit sarang telur, benda-benda yang tak pakai, benda tu semua boleh jadi habitat lipas. Ekoran tidak berpuas hati dikenakan tindakan undang-undang. Pemilik premis berusia 40 tahun ini menunding jari dan menyalahkan pekerjanya. Ada lipas dalam. Memang kita dah ajar dekat pekerja tuan. Memang kotak kita tidak dibenarkan dalam permis. Baisap, tengok you punya kesalahan saya kena tanggung. Kita dah ajar, you sudah ajar. Siapa suruh simpan kotak dekat sini? Sorry apa sorry? Kita bukan tak ajar awak. Nanti you tengok balik. Selain kebersihan restoran, label pada produk-produk makanan yang dijual di premis ini juga diteliti pihak berkuasa. Pihak premis ini didapati menjual barangan seperti minuman yang telah pun melebihi tarikh luput dan tindakan sitaan ke atas minuman-minuman ini akan dilakukan oleh pihak kesihatan. 4 hari bulan 10 2022. Oh, tahun lepas punya? Tahun lepas punya. Masih lagi di rak pameran lah. Rak ni memang untuk dijual Ya betul. Kalau customer tu dia tak alert, bila dia minum akan berlaku keracunan makanan lah. Kesemua produk makanan yang telah tamat tempoh ini akan dilupuskan mengikut Seksyen 4/8 Akta Makanan 1983. Bukan kita barang beli simpan tahunan tak ada. Oh, ya, ini berdebu sudah bos. Saya punya kawan tengok tadi. Dia bukan ambil dalam peti air. Bos, ini memang mungkin dia orang Kalau ini sustain kan ini saja. tak. Mungkin saya kena pastikan dengan saya punya supplier macam mana dia boleh hantar dan You kena pastikan semua produk yang you jual tu dijual sebelum expiry date dan sehari sebelum expiry date you boleh return balik. Itu tanggungjawab you. Hasil operasi, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mengeluarkan 123 notis kompaun bernilai lebih RM80,000 dan 13 buah premis diarahkan tutup. Ekoran mendapat markah demerit yang rendah. Setiap hari buka pukul apa, tutup pukul apa? Pukul 2. Pukul 2 pagi tutup. Buka Pukul 2. pukul 2 petang. Okey, sebelum pukul 2 petang sepatutnya buat pembersihan dulu. Sebelum buka tu. Kalau buat pembersihan tak ada benda ni. Sebab dia tak ada. Sebab kita bersih malam ya. Lepas tu ni buat jadual. Cek balik lepas hari ke-6, tak berpuas hati akan buat kuasa hingga 29 bulan 3. Kalau selepas ni tak berpuas hati lagi, kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin menjelaskan sebenarnya untuk penjual dia kena faham apakah yang dimasukkan dengan tanggungjawab kepada penjual. Penjual dia kena memastikan semua produk makanan ni dijual adalah selamat dan
produknya makanan yang dijualkan itu adalah berkualiti. So menjadi tanggungjawab dia orang untuk pastikan makanan itu patuh dari segi label, dari segi bungkusan makanan itu sendiri, termasuklah tarikh luput. Kepada pengguna di luar sana, sekiranya dalam pemilihan makanan, pastikan lihat idu dan rasa lah. Dan untuk makanan-makanan yang ready to eat, pastikan dari segi labeling, dari segi tarikh luput tu kena semak dulu sebelum kita buat pemilihan. Sebab apa-apa pun pilihan di tangan pengguna. Operasi yang bermula pada jam 5 petang tamat pada jam 2 pagi. Laporan Nizami Hashim, 999.